Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sambung penerangan Ustaz tentang al-mubtada' wal khabar. Sebagaimana tajuk kita masih lagi pada bab al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah yang mana yang ada di dalam jumlatul ismiyah ini dinamakan subjek. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mubtada'. Cuba tengok pada rukunal jumlah. Rukun jumlah. Rukun jumlah. Okey. Pertama, al-mubtada'. Maksud dia adalah al-ismul lazi yaqa'u fi awwalil jumlati. Kata nama allazi yang yaqa'u terletak fi awwalil jumlah, di awal ayat. Al-khabar huwa allazi yukmilul jumlata ma'al mubtada'. Khabar ialah pelengkap kepada ayat ma'al mubtada'. Yang mana ayat itu ada mubtada'. Wa yutammimu ma'naha ar-ra'isi, dan menyempurnakan makna ayatnya, makna ayat tersebut. Okey. Makna yang utama bagi ayat yang tersebut. Ustaz bagi contoh seperti yang di atas tadi. Sebagaimana yang Ustaz ada sebut pada bahagian yang pertama, Ustaz kata kalau kita sebut Muhammad sahaja, maka dia tidak lagi menjadi ayat kerana ayat itu tidak dilengkapkan dengan khabar. Khabar dia adalah talib. Muhammad adalah mubtada', subjek. Talib adalah predikat, iaitu khabar. Jadi dua-dua ni mesti kena ada dalam ayat jumlah ismiyah. Kalau tak ada, apa yang akan berlaku? Kalau tak ada, ayat itu tidak memberikan makna yang lengkap, makna yang sempurna. Itu saja. Orang kata saya throwback balik kepada tajuk yang sebelum ini, insya-Allah, pada penerangan yang sebelum ini. Insya-Allah kita pergi masuk yang seterusnya. Okey, ciri-ciri mubtada'. Apakah jenis-jenis ciri-ciri perkataan yang boleh jadi mubtada'? Ciri yang pertama, perkataan mubtada' itu perkataan yang duduk di tempat yang jadi subjek, yang jadi mubtada' mesti ma'rifah. Nampak tu, al-mubtada' ma'rifatun. Mubtada' mesti ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Ma'rifah ini bermaksud dengan 5 perkara, dengan 5 ciri, seperti yang di bawah. Sesuatu perkataan itu boleh dikategorikan sebagai ma'rifah apabila pertama, al-mu'arrafu bi al. Al tu bermaksud alif dan lam. Alif lam ma'rifah, alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Apabila perkataan itu terdapat padanya huruf alif dan lam. Contoh, al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun. Pen itu cantik. Al-qalam ada al di awal perkataan qalam. Kalau tak ada al, boleh tak dia jadi mubtada'?
dia tidak boleh jadi mubtada. Ciri dia mesti kena ada alif lam. Kerana perkataan yang jadi mubtada mesti kena ma'rifah. Okey, ma'rifah. Kedua, apakah lagi perkataan yang dianggap ma'rifah apabila perkataan itu daripada dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir yang tidak bersambung. Dhamir yang tidak bersambung. Ada 14 dhamir yang tidak bersambung, bermula daripada huwa, huma, hum sehinggalah nahnu. Jadi dalam ayat ini kita nampak ada dhamir munfasil mutakallim. Mutakallim ni menunjukkan dhamir untuk kata ganti diri yang pertama, iaitu ana. Ana bermaksud saya. Ana, apakah cerita bagi ana? Ana raisul fasli. Saya adalah seorang ketua kelas. Ana raisul fasli. Ana raisul fasli. Contoh yang lain, huwa raisul fasli. Dia raisul fasli. Boleh ditukar. Okay. Ayat itu boleh ditukar kepada dhamir yang lain. Okay. Kalau kita nak tukar kepada muannas, bagaimana kita nak tukar kepada muannas? Katakanlah yang kita katakan itu, yang kita maksudkan adalah ketua kelas perempuan. Jadi kalau seorang ketua kelas perempuan, dia juga boleh kata ana raisatul fasli. Tambahkan ta marbutah. Ana raisatul fasli. Saya ketua kelas. Kalau yang bercakap tu seorang perempuan, dia juga boleh gunakan ana. Lelaki juga menggunakan ana, kerana ana ini adalah dhamir yang fleksibel. Dia boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Okey, kalau kita gunakan hiya, bagaimana? Hiya raisatul fasli. Dia, iaitu untuk perempuan, adalah merupakan ketua kelas. Baik. Yang boleh dikatakan ma'rifah yang ketiga adalah ismul alam. Ismul alam ini bermaksud nama orang. Nama orang, nama tempat, nama negeri, nama institusi. Di sini contoh yang dibagi, Zaidun fil baiti. Ini nama orang. Zaid fil baiti. Zaid berada di dalam rumah. Zaid berada di dalam rumah, ataupun Zaid di dalam rumah. Boleh tak kita tukar? Boleh. Kita tukar kepada Khadijah. Contoh, Khadijah fil bait. Khadijah fil bait. Boleh tak tukar kepada yang lain? Boleh. Katakanlah kita ambil nama negeri, wilayah. Kita ambil nama Selanjur. Selanjur. Selanjur fi Malaysia. Selanjur fi Malaysia. Selangor di dalam Malaysia. Selangor di dalam Malaysia. Jadi kita kata Selanjur fi Malaysia. Okey, itu adalah ismul alam. Kemudian ini berikutnya, apabila perkataan itu menjadi mudhaf. Okey, perkataan yang menjadi mudhaf ini dia tak boleh bersendiri. Dia kena ada gabungan. Sebab tu dalam bab ni dia ada dua term yang perlu kita ingat, iaitu mudhaf dan mudhaf ilaih.
mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih ni, kalau saya nak terangkan, dia perlu ada satu atau satu kelas yang khas menerangkan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey. Okey, ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa bahasa Arab ni dia tak boleh kita tak boleh nak asing-asingkan tajuk. Bila kita belajar jumlah ismiah, maka kita lupakan jumlah fi'liyah. Bila kita belajar jumlah fi'liyah, maka kita lupakan jumlah ismiyah. Kita lupakan mudhaf, mudhaf ilaih. Kita lupakan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kita lupakan mufrad, muthanna, jamak. Okey. Saya kata selalu kepada pelajar, Ustaz selalu kata kepada pelajar, perumpamaan belajar bahasa Arab ini adalah ibarat kita ini seorang tukang masak. Di depan kita ada banyak bahan-bahan untuk kita gunakan dalam masakan kita. Tetapi bahan-bahan masakan itu perlu diadunkan bersama-sama. Untuk kita masak sesuatu resepi, kita kena adunkan secara bersama. Kalau kita tidak adunkan kesemua bahan-bahan itu, maka tak jadilah masakan ataupun tak jadilah resepi masakan yang kita nak buat. Okey, jadi tak sedap lah masakan tu apabila ada yang kurang. Jadi belajar bahasa Arab pun begitu. Antum kena ingat. Okey, belajar bahasa Arab ni mudah je, kena ingat. Dia tak boleh lupa. Kalau lupa satu tajuk, dia jadi satu gangguan kepada antum. Okey, untuk memahami tajuk-tajuk yang lain. Okey, jadi itu memang nature lah. Nature bahasa Arab memang begitu. So Ustaz Arab, apa yang kita telah pelajari pada bahasa Arab 1 dan juga pada minggu yang sebelum ini, sebelum kita balik bercuti, Ustaz Arab semua ingat lagi lah. Okey, kita sambung kepada mudhaf. Mudhaf ni konsep mudah mudhaf ni adalah apabila kita nak relatekan sesuatu benda itu dengan satu yang lain. Contoh, Ustaz nak kata rumah. Okey, kita ada satu rumah. Tapi rumah tu Ustaz nak kata kepunyaan siapa? Rumah itu kepunyaan saya. Jadi Ustaz kata rumah saya. Jadi dalam bahasa Arab, rumah saya, rumah itu dinamakan sebagai mudhaf, saya dinamakan sebagai mudhaf ilaih. Okey, contoh kereta saya, kereta itu mudhaf, saya mudhaf ilaih. Kalau kita letak nama orang, rumah Muhammad, jadi rumah itu mudhaf, Muhammad itu adalah mudhaf ilaih. Dalam contoh ini, bait Sulaiman launuhu rumadi. Okey, rumah Sulaiman warnanya kelabu. Okey, warnanya kelabu. Jadi bait adalah mudhaf, Sulaiman adalah mudhaf ilaih. So mudhaf dan mudhaf ilaih ni dia boleh jadi mubtada. Dua gabungan ni dia boleh jadi mubtada. Jadi bait Sulaiman dia akan jadi mubtada. Launuhu rumadi itu cerita dia. Cerita tu kita kata khabar. Baik. Kemudian ismul isyarah juga boleh menjadi mubtada. Okey, contoh hazihi Fatimah. Hazihi Fatimah. Ini, okey, apa cerita dia? Fatimah. Ini Fatimah. Hazihi Fatimah. Kalau saya kata Ahmad, maka kita kena tukar. Haza Ahmad. Haza Ahmad.
Okey, haza, hazi bermaksud ini. Kalau itu zalika. Zalika bermaksud itu. Zalika bermaksud itu. Zalika Ahmad. Itu Ahmad. Kalau Fatimah, tilka Fatimah. Itu Fatimah. Baik. Ustaz harap untuk bahagian ini, kalau ada kemusykilan pun, mungkin pada bahagian yang keempat lah, mudhaf dan mudhaf ilaih, sebab dia nampak macam agak complicated. Tapi tak apa, boleh kita bincangkan nanti dalam Telegram. Jangan lupa untuk tanyakan kepada Ustaz, insya-Allah. Okey, kita telah pun lebih 1 minit. Okey, Ustaz berhenti setakat ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi